Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera calon-calon IPG 2021. Cikgu tahu anda semua sekarang sedang sibuk memikirkan dan membuat persiapan bagaimanakah untuk menghasilkan VP, video pengajaran terbaik untuk dinilai oleh panel sebelum diri anda dipilih dan dilantik untuk menjadi guru. Dan cikgu menerima banyak soalan daripada calon-calon, antaranya, cikgu saya ni bercakap elok, tiba-tiba bila nak rakam ada kamera, ada phone di hadapan, rasa berdebar, jantung ni dup dup dup, rasa gundah gulana, rasa takut dapat cakap elok, tiba-tiba depan kamera buat rakaman tak dapat bercakap dengan elok. Itu satu. Yang kedua adalah soalan yang paling ramai tanya adalah, cikgu, dalam 3 minit pertama salah satu item penting yang perlu kita tonjolkan adalah untuk kita buktikan diri kita ini sesuai menjadi guru, betul-betul layak dipilih untuk menjadi guru dan memang mempunyai kriteria untuk menjadi guru. So ramai pening, macam mana nak buktikan ni? Macam mana nak tunjukkan ni? Yang ketiga adalah banyak soalan kebimbangan. Cikgu, 5 minit terakhir konten subjek kita itu tempohnya singkat. So macam mana dengan waktu yang singkat itu kita nak pastikan konten kita itu menarik? Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ada juga yang bertanya, cikgu, nanti masa buat rakaman kita nak pandang ke mana sebenarnya? Nak pandang kamera ke? Nak pandang ke kiri ke? Nak pandang ke kanan ke? Ke atas ke? Ke bawah? Baik, jika persoalan-persoalan ini sedang bermain dalam fikiran anda, jom tonton video ini sampai habis. Okey, terima kasih kerana anda terus setia bersama saya. Baik, kita terus nak jawab soalan yang pertama, iaitu bagaimanakah cara untuk kita menghilangkan gundah gulana, berdebar dan sebagainya apabila kita membuat rakaman di hadapan lensa kamera kita. Baik, tekniknya mudah saja. Pertama sekali adalah kita mesti menguasai konten apa yang kita nak cakap. Nak menguasai konten ini, dia ada 2 perkara penting, iaitu tahu dan faham. Jadi kita mesti tahu perkara yang kita nak cakap itu secara solid, iaitu kandungan-kandungan subjek itu, apakah poin-poinnya, kita kena study. Masa study tu tak payah lagi bercakap gaya guru di dalam kelas, baca, faham. Bila faham, bila tahu, kemudian fahamkan secara keseluruhan. Baik, yang seterusnya adalah sebelum anda ingin buat rakaman, ingat ya, sebelum kita nak memulakan saat pertama rakaman, set di dalam minda, walaupun rakaman ini adalah rakaman yang sebenar, tetapi set di dalam minda, rakaman yang kita buat sebenar ini adalah latihan, ya. Sebab apa? Apabila kita set latihan, minda kita kurang tekanan untuk mencari kesempurnaan. Emosi manusia bila tanpa tekanan, dia akan lebih cool, akan lebih steady. Ketika anda nak menekan, memulakan rakaman anda di saat pertama, set dalam minda, ini adalah latihan. Yang sebenar aku nak buat kejap lagi. Okey? Walhal, ini adalah rakaman sebenar. Macam juga sekarang saya sedang bercakap, ketika saya nak memulakan rakaman ini, saya menganggap ini adalah latihan, bukan rakaman sebenar. Walhal ini adalah rakaman sebenar. So, ingat sekali lagi, apabila kita berjaya meletakkan di dalam minda kita, rakaman ini adalah rakaman latihan, yang sebenar aku nak buat nanti, maka jiwa kita akan lebih tenang, minda kita akan lebih steady, dan insya-Allah video yang kita katakan latihan itu sebenarnya video sebenar, so akan menghasilkan video yang terbaik. Baik, itu satu. Persoalan yang kedua adalah berkenaan dengan, cikgu, macam mana kita nak mahalkan diri kita, nak buktikan kepada panel dalam 3 minit pertama itu, kita ini, saya ini adalah orang yang selayaknya menjadi guru dan anda panel sepatutnya memilih saya. Baik, caranya mudah sahaja. Cara yang paling asas adalah kelebihan kalau anda mempunyai pengalaman mengajar pusat tuition ataupun buat kelas-kelas percuma untuk membantu adik-adik dan sebagainya. Tetapi jangan risau jika anda tidak mempunyai pengalaman tersebut. Apa yang anda perlu buat adalah dengan menunjukkan knowledge, skill anda tentang bidang perguruan atau pendidikan. Contohnya, okey,
anda walaupun sekarang masih lagi belum menjadi guru, tetapi anda dah study, dah tahu asas-asas pedagogi ataupun kaedah mengajar seorang guru. Contohnya seorang guru ni bila dia nak mengajar, apa dia akan buat di dalam kelas, cara dia perhatikan pelajar. Kenapa dalam classroom ya, kita punya kelas itu ada dua pintu depan, pintu belakang, dan anda buktikan kenapa perlu biasanya guru masuk pintu depan, kenapa tak boleh masuk pintu belakang, walhal pintu juga. Dan tambah lagi dengan asas-asas mengajar, teknik-teknik mendengar, teknik memberi penjelasan kepada pelajar, teknik bertanya kepada pelajar, teknik membuat positive reinforcement kepada pelajar apabila pelajar menjawab soalan yang kita tanya. So tunjukkan anda mahir semua ilmu ini, tapi kena study lah ya. Tunjukkan juga kemahiran-kemahiran lain. Contohnya kalau kita nak ajar pelajar bersihkan kelas di awal pagi, ni kita belum bukan guru, tapi kita dah tahu di dalam kelas kalau nak ajar pelajar bersihkan kelas, tempat utama yang perlu dibersihkan didahulukan adalah meja guru. Buang habuk-habuk di meja guru, buang kertas-kertas yang tak guna, masukkan tepuk sikit kerusi guru dan sebagainya. Bersih dulu tempat guru, kemudian barulah bersih bermula di kawasan hadapan kelas, dibawa ke tengah dan pintu depan untuk sampah yang bahagian depan, dan pintu belakang untuk kawasan separuhnya ke bahagian belakang. Dan juga pesan kepada pelajar untuk bersihkan juga kawasan beranda. Contohnya itu knowledge cikgu. Dan juga ketika pelajar selepas dah kemas semua bersih, susun meja, kemas, pelajar cek balik meja, contohnya. Jadi semua ilmu-ilmu ini boleh menarik perhatian panel. Ada juga knowledge tentang profession cikgu. Contohnya name tag ni, name tag guru saiznya berapa, yang sepatutnya adalah 7.5 cm darab 2.5 cm ya. Tahu perbezaan antara teaching dan education. Mengajar dan mendidik ni berbeza walaupun nampak macam sama. Knowledge tentang semua guru mesti concern tentang akhlak dan sahsiah murid walaupun dia mengajar subjek lain. Tak boleh hal disiplin hanya serah pada guru disiplin, hanya PKM, hanya kaunselor, tak boleh. So semua guru mesti terlibat. Tunjukkan bahawa, dan kita bukan sekadar tahulah, kita menjiwai benda itu. Jadi tunjukkan kepada panel bahawa anda telah membuat persiapan sebetulnya dan sebenarnya memang anda ingin menjadi seorang guru. Jadi pengetahuan dan kemahiran ini perlu anda tunjukkan kepada panel, memastikan mereka tertarik untuk memilih diri anda. Sebab apa? Belum lagi jadi cikgu, tetapi dah ada banyak knowledge tentang bidang pendidikan. Yang ketiga adalah macam mana kita nak pastikan 5 minit terakhir ketika kita mengajar konten subjek akademik masing-masing itu, walaupun dalam tempoh 5 minit, ia kelihatan sangat menarik dan padat dengan perkara-perkara yang relevan dengan kehendak panel. Satu perkara yang kita perlu ingat apabila kita ingin menjadi guru melalui laluan IPG. IPG ni biasanya adalah guru untuk di sekolah rendah, di primary school. Jadi guru sekolah rendah, apabila kita mengajar, kita mesti membuat konten-konten yang menarik ya. Anak-anak ni kadang-kadang terutama darjah 1, contohnya darjah 2, mereka suka perkara-perkara yang colourful. Contoh kalau kita buat konten tentang nak ajar kenal huruf ABC kan, subjek bahasa Melayu kan. Okey, nak mengajar mengenal nombor ganjil, nombor genap, contohnya lah, ni sebagai contoh ya. So kita boleh gunakan flashcard yang berbeza warna. Contohnya nombor ganjil, flashcardnya warna merah, nombor genap, flashcardnya warna kuning. Dan kita terangkan kalau anda guna whiteboard tanpa flashcard tu di whiteboard, tunjukkan bahawa ada colourful ya, ada perkara alat-alat yang dapat menarik perhatian. Banyakkan gunakan alat ya yang boleh menarikkan perhatian anak-anak. Dan kalau boleh anda ada bakat menyanyi, tidak salah untuk anda menyanyi di dalam kelas untuk menarik perhatian terutamanya anak-anak kecil ini. So kalau kita nak cerita contohnya perbezaan perbezaan kenderaan sahaja kepada anak-anak, so ada kereta, ada motosikal, ada teksi, ada bas, ada lori, ada kereta api, ada kapal terbang, tetapi gambar-gambar itu semua gambar-gambar yang colourful, yang menarik, yang jelas dan besar. Sama juga kalau kita menulis di whiteboard, pastikan tulisan tu besar. Anak-anak kecil ni di basic education hurufnya kena jelas, tulisannya kena jelas, tak boleh macam orang dewasa. Semua ilmu ini kita perlu kuasai dalam kita menghasilkan konten yang terbaik. Kadang-kadang kita buat konten yang simple saja. Sebagai contoh, kalau dalam pendidikan Islam lah ya, anda nak mengajar, ini sebagai contoh ya, anda nak mengajar maksud Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita cerita benda yang basic saja tapi menarik. Cara sebutan sin, bis, sin tu bukan tha, sin, bis Ar-Rahmanir-Rahim, ha. Okey, dan Ar-Rahmanir-Rahim.
Mim tu hujung tu baru tutup mulut. Okey, jadi kita gunakan apa, whiteboard yang berwarna-warni, contohnya bulat sana, bulat sini, sebutan makhraj yang betul kan. Jadi kadang-kadang benda ni simple saja, tetapi kalau kita attention betul-betul, macam saya sebutkan tadi, ada colourful, ada bunyi, ada penekanan fokus untuk memastikan murid kita faham, insya-Allah video pengajaran VP anda akan jadi menarik. Gaya bercakap tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Perkataan yang disebut adalah jelas. Nak jadi cikgu memang begitu, perkataan mesti jelas. Jadi kuasailah semua kemahiran ini. Masa masih ada sebelum 15 hari bulan, so kita masih ada masa yang cukup untuk kita praktis again and again. Dan yang keempat adalah ada pelajar tanya, cikgu masa kita rakam nanti nak tengok kamera, lensa kamera ke, nak pandang tepi, kiri, kanan dan sebagainya. Baik murid sekalian, cadangan saya untuk 3 minit awal masa pengenalan diri dan membuktikan itu, kita nak bagi tahu kepada panel. So boleh pandang ke hadapan untuk kita terjemahkan kepada panel, pandang betul-betul pada lensa kamera kita untuk panel betul-betul melihat kita bahawa kita sedang menceritakan tentang diri kita, bakat dan sebagainya. Cuma untuk 5 minit yang terakhir, pastikan gaya anda dalam dalam minit tersebut adalah pada keadaan seolah-olah anda seorang guru sedang mengajar di dalam kelas yang muridnya ramai satu kelas. Jadi masa mengajar kita pandang kanan, kita pandang kiri, kita tengok hadapan. Kadang kalau ada persoalan, jangan soalan tu tanya hanya di hadapan sahaja. Soalan juga mesti pelajar di sebelah sana juga dan di sebelah sana juga. So tunjukkan bahawa seolah-olah apabila panel melihat video kita itu, mereka dapat rasakan bahawa suasananya seperti di dalam satu kelas, seorang guru sedang mengajar dan muridnya penuh di dalam kelas. So pastikan tak salah ya, walaupun kamera di hadapan, so kita pandang sebab pelajar kita ada merata-rata. So pastikan gaya ini nampak hidup suasananya ya. Baiklah, sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Jika anda mempunyai soalan atau sebarang pertanyaan, boleh letakkan soalan anda di ruang komen. InsyaAllah saya akan cari masa untuk cuba menjawab soalan-soalan anda. Berbaki 2-3 hari ini, insyaAllah kita akan cuba bantu sebaik mungkin anda untuk menghasilkan video yang terbaik. Baik, seperti biasa, pesanan saya, lakukan yang terbaik, training again and again. Jangan pernah putus asa dalam soal kita nak mengejar masa depan dan cita-cita. Semestinya pengorbanan kita mesti lakukan. All the best, lakukan yang terbaik. Saya doakan anda semua cemerlang, berjaya dan terpilih untuk menjadi guru Malaysia yang berkarisma pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.